Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilma mustaqima wa hidayatan nasuha wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وانصرات الله. وإلهم الملائكة المقربين نخرج من الظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدار. Sekian. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menegahkan zakat, menegah Allah daripadanya, akan melihara hartanya. Ini suatu beberapa hadis pula pada menyatakan ketakutan bagi mereka yang tidak keluar zakat. Sabda Nabi SAW, barang siapa menegahkan zakat, siapa-siapa saja menegahkan zakat dengan mana tidak keluarkan zakat, menegah Allah Ta'ala daripadanya, daripada barang siapa akan melihara hartanya. Allah Ta'ala tidak melihara, tidak menjaga, tidak mengawal akan hartanya. Sebab zakat itu setengah daripada perkara yang mengawali akan hartanya. Sebab itu setengah daripada hadis katanya, hassinu amwalakum bis sadaqah. Anak melihara, anak buat kawalan oleh kamu akan harta kamu tu dengan sedekah. Jadi harta kita tu apabila kita sampai masa wajib zakat dan kita pun keluar zakat, maka harta itu akan dijagai oleh Allah daripada pencuri dan tertipu dan sebagainya. Sekiranya mana-mana harta dah sampai zakatan wajib, dah jadi wajib keluar zakat, tetapi tidak keluar zakat, itu Allah Ta'ala tidak melihara, tidak menjagakan hartanya. Jadi boleh jadi kena tipu, boleh jadi kena zalim, boleh jadi terkena curi pada hartanya, sebab tidak ada jagaan daripada Allah Ta'ala akan harta yang tidak dikeluarkan zakat. Dan sabda Rasulullah SAW, tiada binasa harta pada darat dan tiada pada laut, melainkan dengan menegah akan zakat. Ini makna dia pun lebih kurang dengan hadis tadi juga. Katanya tiada binasa harta. Tiada binasa harta, tak jadi rosak. Harta itu rosak tu dengan cara mana-mana cara sekalipun, pada darat, pada daratan, dan tiada pada laut. Tak jadi binasa pada laut. Jadi kalau duduk di atas darat pun tak binasa, kalau duduk dalam perahu, dalam apa pun tidak tidak binasa. Jadi harta itu tak jadi binasa, tak selamat, melainkan sebab tak jadi selamatnya, sebab jadi binasanya, melainkan dengan menegah akan zakat, melainkan dengan sebab menegah akan zakat. Jadi maknanya keluarkan zakat itu sebab bagi tidak binasakan harta, sebab Allah Ta'ala mengawalkan akan harta yang dikeluar zakat. Tetapi
Harta mana-mana harta sekiranya kalau tak keluar zakat itu boleh jadi nak jatuh di dalam kebinasaan. Jadi maknanya di sini nak menyatakan bahawasanya sebab bagi nak jadi binasa harta manusia, tak kira binasa pada daratan ke, binasa pada laut ke masalah. Maknanya disebut pada darat, pada laut itu untuk nak meratai. Maknanya tak binasa sama-sama sekali. Kalau harta itu bawa jalan pada jalan daratan pun tak binasa. Kalau bawa jalan mengikut jalanan laut sekalipun tak akan binasa. Maknanya Allah Ta'ala beri selamat kepada harta, beri jagaan pada harta yang dikeluarkan zakat. Kalau tak keluar zakat, menegahkan zakat itulah sebab sebab bagi nak binasakan harta itu. Dia katanya malaikan dengan menegahkan zakat akan zakat. Yang malaikan dengan sebab menegah akan zakat. Malaikan dengan sebab menegah akan zakat. Di sini pada katanya malaikan dengan menegah, yakni dengan sebab menegah akan zakat itu mengandungi dua makna. Mengandungi dua makna. Makna yang pertama ialah makna yang segera fahamnya, ialah apabila tak keluar zakat itulah jadi sebab, tak keluar zakat itulah jadi sebab pada binasakan harta-harta. Tak keluar zakat itulah sebab bagi binasa harta-harta. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama ialah menegahkan zakat ialah sebab bagi binasakan harta. Itu makna yang pertama. Dan makna yang keduanya, menegahkan zakat itu dengan maknanya menegahkan zakat itu dengan maknanya dia orang kaya apabila ambil akan zakat. Orang kaya bukan orang fakir miskin. Dia orang kaya, maksudnya orang kaya di sini mana orang yang bukan ahli zakat. Maksud dengan orang kaya di sini maknanya orang yang tak boleh terima zakat. Maknanya lain daripada asnaf yang 8. Itu maksud dengan orang kaya. Orang kaya maknanya orang yang bukan ahli zakat, orang yang bukan asnaf yang 8. Tak kiralah dia tu bukan bukan fakir miskin ke, atau dia tu bukan ibnu sabil ke, katalah. Maknanya orang kaya artinya orang yang tidak ada hak terima zakat apabila dia ambil zakat. Apabila dia ambil juga akan zakat padahal dia tu tidak ada hak untuk nak terima zakat, maka apabila dia ambil tu pada maknanya dia menegah akan zakat daripada orang fakir miskin. Itu makna menegahkan zakat juga. Mana zakat ini sepatut dibagi kepada fakir miskin. Maknanya sepatut dibagi kepada asnaf-asnaf dia. Tetapi apabila orang kaya, mana orang yang bukan asnaf ambil, maknanya zakat itu jadi menegah akan orang yang fakir miskin dapatkan zakat. Sebab sepatutnya zakat itu dibagi kepada orang fakir miskin, tetapi apabila orang kaya ambil zakat, jadi pada maknanya dia menegahkan zakat sampai ke tangan orang fakir miskin. Menegah dengan secara begitu. Bukan dengan makna dia tak keluar zakat, itu tidak. Dengan makna dia orang yang bukan mustahak zakat, tetapi dia ambil zakat. Maka dengan sebab dia ambil zakat itulah, jadi pada maknanya dia menegah akan ahli zakat daripada dapatkan zakat. Maka sebab itulah dibinasakan orang itu. Jadi maknanya orang kaya kalau terima zakat itu adalah sebab bagi binasakan orang kaya. Itu mana kata sebab binasa harta itu ialah menegahkan zakat. Dengan makna yang keduanya, orang kaya apabila dia terimakan zakat, dia ambil makan zakat, maka sebab bagi binasakan harta dia yang ada kat dia. Contohnya,
Misalan kita katanya kita ni orang kaya, orang yang tak sepatut dapat zakat. Dengan sebab tak masuk dalam mana-mana satu daripada asnaf-asnaf yang 8. Maka sekiranya kalau mengambil akan zakat juga, padahalnya tidak ada hak, maka menyebabkan harta yang ada, yang kita dapat dengan secara lain pada zakat itu jadi binasa juga. Jadi maknanya salah katanya orang kaya itu apabila dia terima ambil duit zakat masalan, maka duit zakat itu akan jadi racun yang membinasakan akan harta dia yang lain-lain lagi. Itu yang maksudnya. Jadi pada maknanya orang kaya apabila dia ambil zakat, ada pada maknanya menegahkan zakat. Sebab zakat itu tak sampai kepada orang fakir miskin sebab dia ambil. Itu pada makna menegahkan zakat juga. Apabila dia menegahkan zakat, apabila dia ambilkan zakat, letak kat rumah dia, bercampur dengan harta yang dia dapat dengan cara kerja masalah, maka harta zakat tu seolah kata jadi racun yang meracunkan, yang membinasakan harta-harta dia yang lain-lain lagi. Sebab tu jangan dia ambil. Sebab kalau orang kaya ambil duit zakat tu seolah kata racun merosakkan harta yang lain lagi. Maknanya orang kaya nak selamatkan harta yang ada dalam tangan dia, jangan dia ambil zakat. Sekiranya kalau dia ambil zakat masuk campur dengan harta yang ada pada tangan dia, maka itu sebab nak jadi binasa harta-harta yang ada lain lagi. Kalau kiranya maknanya nak selamat, jangan terima zakat. Itu makna yang kedua, katanya orang kaya menegah akan zakat. Maknanya orang kaya kalau ambil zakat pada makna dia menegahkan fakir miskin, menghalangkan fakir miskin daripada dapatkan zakat. Jadi zakat itu tak sampai kepada tangan miskin, hanya sampai ke dia, tak sampai kepada tangan fakir miskin. Maka sebab itulah harta dia yang ada tangan dia tu akan jadi binasa. Itu dua makna. Itulah dihurai oleh ulama bahasanya makna menegah akan zakat di sini ada dua makna. Satu maknanya ialah dia tak keluar zakat. Menegahkan zakat tu mana dia tak keluar zakat, itu pun sebab bagi jadi binasakan harta dia juga. Dan yang keduanya menegah oleh orang kaya akan zakat orang fakir miskin sebab dia ambil ke dia. Maka itu pun sebab jadi binasakan harta orang kaya itu. Walaupun harta yang ada dalam tangan dia tu harta halal, harta yang dia cari makan, dia buat kerja sendiri, tetapi apabila ambil harta zakat masuk campur dengan harta yang dia dapat daripada kerjaan dia, maka itu akan jadi racun membinasakan harta yang ada dalam tangan dia. Itulah dua makna. Dan bersabda Nabi SAW tersurat di atas pintu syurga, engkau ini haram atas orang yang bakhil dan orang yang menegah. Itu barangkali jatuh tulisan dia. Dan orang yang menegahkan zakat. Kita tambah sikit. Dan orang yang menegahkan zakat. Dan orang yang dayus. Dan orang yang dayus. Tersurat, yakni tertulis, ada ditulis. Tersurat, tertulis, maknanya ada ditulis atas pintu syurga. Ditulis tu ditulis di mana? Sebelah atas pada pintu syurga. Macam rumah-rumah, setengah-setengah rumah kita tu belum di atas pada pintu tu dia tulis udkhuluha bisalamin aminin. Dia ada tulis begitu. Ada setengah-setengah orang tu dia tulis atas pada pintu dia ahlan wa sahlan. Ada setengah tu tulis sebelah atas pada pintunya Allah Muhammad. Tu macam itulah. Maka ada tulis, ada tersurat, tertulis di atas pintu syurga. Apa tulisan itu? Apa yang ditulis pada pintu syurga, atas pintu syurga itu? Engkau ini, maksudnya syurga. Engkau ini, maksudnya syurga. Engkau ini, maksudnya syurga.
haram atas orang bakhil. Maknanya, maksudnya haram atas orang bakhil, mana orang bakhil tak boleh masuk syurga. Maksudnya orang bakhil tidak dibenar untuk masuk syurga. Tapi maksud dengan bakhil di sini ialah orang yang tidak menunaikan harta apabila jadi wajib untuk menunai. Dia bakhil ni, setengah pada bakhil tu tak keluar zakat. Tetapi dia maksud dengan bakhil sini maknanya bukan tidak infak dengan infak yang sunat itu. Bahkan bakhil ini tak tunaikan harta apabila jadi wajib. Setengah daripadanya tak keluar zakat. Setengah daripadanya tak bayar fidyah. Itu pun bakhil juga sekiranya kalau jadi wajib. Seperti masa kita buat haji qiran, setengah-setengah masalah dalam haji itu kena bayar dam. Wajib kena bayar dam. Tetapi dia tak bayar dam, sayang ke hartanya, maka itu masuk dalam kata orang bakhil juga. Wajib di atas dia kena bayar kafarah, tetapi dia tak bayar. Wajib di atas dia kena bayar dam, tetapi dia tak bayar. Wajib di atas dia kena bayar fidyah, tetapi dia tak bayar. Wajib di atas dia kena keluar zakat, tetapi dia tak bayar zakat. Itu maksudnya orang bakhil. Bukan maksudnya orang bakhil, orang yang kedekut, tidak sedekah sunat, itu bukan. Sebab tidak buat benda sunat tak jadi sebab masuk neraka. Maknanya tidak membayarkan harta apabila jadi wajib membayar. Kalau wajib kafarah, dia tak bayar kafarah. Kalau wajib kena bayar dam, dia tak bayar dam. Kalau wajib kena zakat, dia tak keluar zakat. Katalah, dan orang yang menegahkan zakat. Ini setengah daripada bagai bakhil juga. Jadi bakhil, orang bakhil umum, orang menegahkan zakat itu khas. Khas kepada am dia panggil. Dan orang yang menegahkan zakat. Jadi mana orang yang menegahkan zakat, orang yang tak keluar zakat itu diharam di atasnya pada masuk syurga. Mana tak boleh masuk syurga. Memanglah nak masuk syurga macam mana sebab ada dosa. Dosa dia tak keluarkan zakat, dia tak bayar kafarah, dia tak bayar dam, dia tak bayar fidyah. Memanglah ada berdosa kalau Allah Ta'ala tak mengampun, memanglah tak boleh nak masuk syurga. Sebab kita dah maklum bahawa syurga ini tidak dimasuk melainkan orang yang bersih daripada dosa. Sebab tu kalau orang berdosa tak akan masuk syurga sama sekali. Kita boleh cakap begitulah. Dia kalau orang mukmin yang berdosa tak akan masuk syurga sama sekali. Boleh kita cakap gitu. Tetapi kena dengar tetapi dulu. Tapi dengan secara asalnya syurga tak boleh nak masuk kalau ada dosa walaupun sedikit sekalipun dosa itu. Tak boleh sebab nak masuk syurga dalam keadaan suci, bersih daripada dosa. Sekiranya ada terlekat dosa kat badan dia, dia ada terlekat dosa, tak boleh nak masuk syurga. Kemudian macam mana pula kalau orang tu berdosa boleh masuk syurga juga? Ada setengah-setengah hadis banyak dah cerita kata orang ni berdosa tetapi boleh masuk syurga. Itu selepas pada diampun. Jadi maknanya orang berdosa tak boleh nak masuk syurga dalam keadaan ada dosa kat badan dia, lekat kat badan dia. Mudah katanya begitu, senang katanya begitu. Lepas tu kalau dia berdosa, Allah Ta'ala tak bagi masuk neraka terus kepada syurga, itu maknanya Allah Ta'ala dah mengampunkan dosanya. Sebab tu ingat asalnya bahawasanya syurga tak boleh nak masuk dalam keadaan ada dosa. Semata-mata ada dosa menghalangkan Allah Ta'ala tak masuk dalam syurga sebab syurga tempat bersih. Orang nak masuk ialah orang yang bersih daripada dosa. Tetapi kalau Allah Ta'ala orang itu ada dosa, dengan rahmat Allah, dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala mengampunkan dosa sehingga tidak ada langsung pada dosanya, tidak ada langsung dosanya, walaupun satu pun tidak ada, suci bersih, maka Allah Ta'ala memasukkan syurga. Begitulah. Sebab tu dia katakan pintu syurga dituliskan begitu. Maknanya syurga tak terima masuk oleh orang yang berdosa.
Maka kalau orang berdosa, dengan keadaan berdosa-berdosa gitu nak masuk syurga, tak boleh lah. Tapi kalau Allah Ta'ala kehendak tak nak masuk neraka, tak bagi masuk neraka, nak terus ke syurga, Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang tu dulu. Jadi maknanya, bersih lah. Itulah betul lah katanya, orang berdosa tak boleh masuk syurga dalam keadaan berdosa. Nah, sebab tu orang berdosa tak ada jalan nak masuk syurga. Maksudnya, tak ada jalan nak masuk syurga dalam keadaan berdosa. Kalau nak masuk terus, setengah orang tu Allah Ta'ala beri rahmat pada dia, Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia, jadi tak payah masuk neraka lah dia. Terus kepada pada syurga. Sebab setengah-setengah orang tu apabila ditimbangkan amalan dianya, sebab dia tu amalan jahat pun ada, amalan kebajikan pun ada, tetapi berat sebelah balik amalan kebajikan. Maka tak payah masuk neraka, bahkan terus kepada syurga. Dengan maknanya belum nak masuk tu Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosanya. Bukan maksud katanya apabila ditimbangkan amalan, banyak sebelah balik kebajikan, ringan sebelah balik kejahatan, mana kejahatan ada tapi ringan. Maka nak masuk syurga dalam keadaan ada dosa walaupun sedikit. Tidak begitu. Bahkan Allah Ta'ala mengampunkan. Sebab amalan kebajikan kalau dia banyak daripada amalan kejahatan, maka amalan kebajikan itu menghapuskan dosa. Jadi maknanya macam mana pun masuk syurga dalam keadaan suci bersih daripada dosa. Kalau ada, Allah Ta'ala mengampun. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa dia, orang mukmin ada dosa, Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa dia, maka mesti kena menyucikan dosa dia di dalam neraka. Itulah. Itu yang kedua. Orang yang menegahkan zakat, diharamkan di atasnya, akan syurga. Mana tak boleh nak masuk syurga. Ditegahkan. Haram-haram tu maknanya ditegahkan. Bukan maksud kata haram lawannya sunat wajib tu, bukan. Haram pada lurah di sini. Engkau ini haram pada lurah. Bukan haram lawan wajib, lawan makruh. Bukan begitu. Bukan maksud gitu. Haram mana? Ditegahkan, dihalangkan. Dari atas orang bakhil. Maknanya orang bakhil ditegah daripada masuk syurga. Mana tak boleh masuk syurga. Itu dua. Yang ketiganya, dan orang yang dayus. Orang dayus pun juga tak boleh masuk syurga. Ditegahkan daripada masuk syurga. Maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di depan sahabatnya akan kalimah dayus, maka sahabat dia tak faham apa maksud dengan kata dayus. Sahabat Nabi ketika mendengarkan Nabi bercakap kata dan orang dayus, ketika tu sahabat tak faham maksud Nabi dengan kata orang dayus. Lalu tu katanya bersembah orang, jadi orang tu sahabat-sahabat lah. Jadi bersembah orang, "Hei Rasulullah, apa dayus?" Jadi sahabat tanya Nabi, "Siapakah dayus itu?" Siapakah dayus itu? Yang tak boleh nak masuk syurga itu? Sebenarnya Nabi, dayus itu ialah mereka yang mengetahui akan kejahatan akan atas ahlinya. Dan diam ia, tak kata apa, tak tegur, tak larang. Dan diam ia, tak tegur aja dan tidak melarang. Jadi maknanya kita sebagai ketua dalam rumah, kita adalah bapa, ada isteri, kita sebagai suami ada isteri, kita sebagai bapa ada anak kita. Sekiranya kalau apa-apa dilakukan oleh anak isteri kita akan kejahatan, maka dia diam saja, tak tegur, tak ajar, tak larang, maka itulah dikatakan orang dayus. Maknanya dia biarkan anak isteri dia jatuh dalam kejahatan. Dia biarkan anak isteri dia jatuh dalam kejahatan, mengerjakan kejahatan, maka dia diam saja. Maka itulah dikatakan orang dayus. Maka orang ni tidak dimasuk dalam syurga juga, melainkan Allah Ta'ala mengampun. Kiranya kalau dia tak bertaubat, Allah Ta'ala tak mengampun, maka dia akan berjumpa dengan neraka lebih dahululah. Sebabnya
sebab kejahatan yang berlaku pada anak isteri dia, maka dia tu sebagai orang yang merentah di dalam rumah. Sekiranya kalau berlaku maksiat, berlaku kejahatan, jatuh dalam kejahatan bagi anak cucu, anak isteri dia, maka wajib dia menegahkan daripada kejahatan dia. Tetapi kalau dia tak tegur, tak ajar, tak apa, biarkan begitu. Contohnya kalau isteri dia tak solat, dia pun tak berani nak kata apa kepada isteri dia, tak solat ke tak solat lah. Dia solat 5 waktu dia solat, tetapi isteri dia tak solat, tak tudung kepala, dia tak kata apa, maka itu jadi orang dayus lah orang tu. Tetapi kalau contohnya kalau isteri dia tak solat, dia dah tegur, dia dah ajar, dia dah beri ugupan, dia dah ajar, dia dah tegur dan sebagainya, tetapi degil juga isteri dia tidak sembahyang, maka dah tak salah dah atas dia. Dah tak salah dah atas dia, sebabnya kalau nak itu lagi membawa kepada pecah pula keluarga. Itu nak buat macam mana? Sebab kita dah ajar, kita dah tegur, kita dah beri, kita dah menakuti daripada tak sembahyang. Tapi kalau dia tak sembahyang juga, nak buat macam mana? Serah kat dia antara dia dengan Tuhan lah. Sebab kita dah lepas daripada tanggungjawab. Gitu juga kita dengan anak kita. Tak solat, tak apa, kita dah tegur, kita dah larang, kita dah buat macam-macam supaya dia solat atau macam-macam dia kita buat, kita usaha untuk dia berhenti daripada mengerjakan maksiat itu, tetapi tak berkesan. Itu nak buat macam mana? Tak salah lah. Tapi kalau biarnya begitu, masuk dalam bagai orang dayus, tak boleh nak masuk syurga, sama dengan orang tak keluarkan zakat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memiliki, ia akan nisab dan tiada keluarkan zakatnya. Dan barang siapa memiliki, ia akan nisab. Akan nisab maknanya memiliki akan harta yang wajib zakat. Memiliki akan nisab, yakni memiliki akan harta yang wajib zakat. Kita maklumlah bahwasanya harta yang wajib zakat tu tak banyak perkara sangat. Satunya jenis duit, jenis amas perak. Yang keduanya jenis binatang. Binatang ialah lembu, kambing, unta. Kerbau masuk dalam jenis lembu. Lembu, kambing, unta. 3 tu saja. Kuda, kijang kalau dia bela, tak wajib. Lebah pun tak wajib. Dalam mazhab kita Syafi'i. Lepas tu jenis biji-bijian, daripada jenis padi, gandum, kacang, jagung, begitu. Dan juga jenis buah-buahan ialah tamar dan anggur. Apa dia? Inap. 2 perkara tu, tamar apa dia? Kerma lah. Dan inap. Zabib. Begitulah. Maka sekiranya ada dalam milikkan dianya benda begitu, maka dia tadi tu masalah harta zakat harta sini, adapun zakat fitrah tu zakat badan. Dia tak ada kira nisab tak nisab, kira katanya kuasa ke tak kuasa. Lebih daripada qadar perlu ke tak lebih. Adapun zakat harta, maka sekiranya siapa-siapa memiliki harta, zakat harta, setengah daripadanya apa dia? Zakat perniagaan satu lagi. Maka zakat harta semuanya syarat nak wajib tu atas jalan meratai, atas dengan secara umumnya ialah sampai nisab. Sampai nisab dan cukup haul. Jadi maknanya kalau zakat perniagaan pun disyarat ada nisab, ada sampai haul. Dan kalau zakat zakat peliharaan binatang pun ada nisab dia juga. Zakat tanaman pun ada nisab dia juga. Ada syarat juga.
maka setiap-tiap zakat harta tu ada nisab dia kesemuanya. Tak kira lah zakat harta mana-mana sekalipun. Tetapi kalau syarat haul itu setengah-setengah dipakai, setengah-setengah disyarat, setengah-setengah tu tak disyarat. Seperti zakat bagi carian emas. Dia gali emas. Dia gali biji emas. Dia cari biji emas. Semata-mata dapat kalau sampai nisab, maka wajib kena keluar zakat. Walaupun tak sampai setahun, tak cukup haul sekalipun. Begitu. Dan ada pun syarat-syarat yang lain lagi seperti apa dia? Seperti binatang ada syarat tambahan lagi lah. Syarat kena pelihara di dalam padang rumput yang mubah, dan banyak lagi syarat-syarat dia. Tetapi syarat bagi nak keluar zakat, syarat bagi nak wajib zakat, harta, semua bagai-bagai harta yang wajib tadi, yang bilang tadi, baik perniagaan, baik amah perak, baik binatang peliharaan, baik tanaman-tanaman, semuanya ada syarat nak jadi wajib tu, syarat ni sampai nisab ke semuanya. Tapi syarat lain seperti sampai haul, cukup haul, ada setengah tak wajib, tak kira haul. Ada setengahnya lain lagi, syarat kena sampai nisab, syarat kena sampai cukup haul, dan syarat kena pelihara di dalam padang yang mubah. Tengoklah. Jadi maknanya maksud dia di sini memilih akan nisab, mana memilihkan harta zakat serta sampai nisab. Maksudnya begitu. Barang siapa memilih ia akan nisab, yakni memilih akan harta zakat. Apa dia harta zakat? Seperti tadi. Tak masuk zakat fitrah lah, sebab itu zakat badan. Harta zakat sebab dia meniaga, sebab dia melahirkan binatang, sebab dia tanam, begitu. Jadi mana memilih akan harta zakat serta sampai nisab. Sebab nisab ini jadi syarat bagi wajib setiap-tiap zakat harta. Sebab tu dia kata memilih akan nisab. Sebab nisab ini jadi syarat bagi wajib semua harta zakat. Maknanya tidak ada harta zakat melainkan nak wajib kena sampai nisab. Syarat kena cukup haul tu setengah-setengah zakat tak kira cukup haul. Seperti galian emas. Galian emas dia gali, dia dapat biji emas itu, ia tak kira haul. Semata-mata dapat, memiliki dan sampai nisab, wajib lah. Tapi kalau tanaman, kalau peliharaan binatang, kalau perniagaan, syarat kena ada haul satu lagi. Dengan sebab tu Nabi tak ada katanya memilih akan nisab dan sampai haul. Dia tak kata begitu sebab setengah-setengah benda tu tak diaktibarkan syarat haul. Begitu. Tetapi nisab melengkapi segala bagai-bagai zakat harta, zakat harta, begitu. Sebab tu fasa dia katanya nisab. Tapi dia tengoklah bukan sekadar sampai nisab saja nak jadi wajib. Setengah-setengah tu syarat kena sampai haul. Setengah-setengah tu syaratnya seperti emas jadi alat perhiasan yang mubah tak wajib juga. Seperti emas ada cincin, ada tali tangan, ada gelang, ada suban yang emas, tetapi yang menggunanya ialah orang perempuan, dan lagi pulanya bukan dia simpan diam dalam tempat simpanan, bahkan dia guna walaupun setahun sekali sekalipun, maka itu tak wajib sebab emas diguna, bukan emas simpanan, bukan duit simpanan. Itu dia tengoklah pula di situ syarat dia banyaklah. Tetapi nisab ini dijadi syarat wajib pada segala harta zakat. Fasatulah dia katanya memiliki akan nisab, memiliki harta zakat serta sampai nisab. Itulah maksud dianya. Apabila sampai nisab dan cukup syarat lain-lain lagi, apabila sampai nisab dah dapat syarat nisab.
dan sempurna syarat-syarat yang lain lagi lah. Dan tiada keluarkan zakatnya. Zakat nisab tadi. Tapi jangan faham kata apabila sampai nisab mesti kena keluar zakat, dah wajib kena keluar zakat. Bukan begitu. Dia kena tengok dah sampai nisab, sampai haul ke tidak, dan syarat yang lain-lain lagi kan. Tetapi macam kata tadi lah, nisab diaktibarkan pada segala zakat harta. Maknanya syarat dia nak sampai nisab dan syarat-syarat lain lagi. Maknanya mudah katanya apa dia? Siapa-siapa memiliki harta zakat serta dah jadi wajib, dan dah jadi wajib sampai apa dia? Dah jadi wajib kena keluar zakat. Maka dia tak keluar zakat. Begitulah. Jadi maknanya zakat dia tak wajib melainkan cukup syarat wajib. Sama jugalah dengan solat. Solat pun tak wajib melainkan cukup syarat jadi wajib. Sebab tu orang gila tak wajib sebab tak ada syarat berakal. Kanak-kanak tak wajib sebab tak ada syarat balik. Begitu. Zakat pun ada syarat wajib juga. Syarat nak jadi wajib. Syarat nak jadi sah tu lain pula. Syarat nak bagi sah semayang kena ada wuduk, kena menghadap kiblat, kena suci daripada najis dan hadas. Adapun syarat nak wajib berakal, akil balik, begitulah. Apa dia? Berakal dan balik, dan ada lagi lah syarat dia. Jadi maknanya dia memilihkan harta zakat serta jadi wajib tetapi dia tak keluar. Maksudnya begitu. Jadi harta dia dah wajib zakat tetapi dia tak keluar. Tengok apa dendaan terhadap dia. Nascaya adalah ia pada hari kiamat dirupa pada rupa ular yang besar. Nascaya adalah ia zakat. Harta zakat. Harta zakat itu pada hari kiamat nanti selepas pada bangkit. Maksud daripada hari kiamat selepas pada bangkit daripada kubur. Itu maksud pada hari kiamat. Pada hari kiamat, yakni selepas dibangkit ketika itulah. Selepas pada bangkit sebelum pada masuk syurga. Maknanya kira kata mulai di mana kiamat? Mulai daripada bangkit. Hidup balik daripada kubur. Nascaya ada ia zakat. Nascaya adalah ia zakatnya pada hari kiamat pada rupa ular. Allah Ta'ala merupakan jadi rupa ular. Harta zakat itu Allah Ta'ala ubahkan daripada harta kepada jadi seekor ular. Jadi rupa ular. Bukan orang tu. Bukan orang yang tak keluar zakat jadi ular. Bahkan harta yang dia tak keluar zakat tu berupa jadi rupa ular. Ular itu yang amat besar. Ular itu yang amat besar, yang besar sangat. Kalau mengikut setengah-setengah hadis tu dia kata ular jantan. Mana garam lagi lah. Ular yang besar, lagi pula jantan. Di sini tak cerita tapi ada setengah-setengah hadis tu kata ular besar, lagi pula ular tu ular jantan. Jadi harta zakat tu Allah Ta'ala ubah daripada rupa harta kepada rupa ular. Jadi macam ular. Ular betul-betul. Dua matanya bernyala-nyala api. Jadi bersinaran mata dia tu semacam api bernyala. Bersinar mata dia macam api yang menyala. Takutlah tengok. Dua mata dia tu bersinar dia tu macam api. Macam api yang bernyala. Maknanya nak kata dua mata dia tu bersinar dia merah mata dia macam api bernyala. Ini sebab tu tak boleh kata macam mana api, macam mana nak nampak pula kalau jadi api. Tak terbakar kat ular itu.
Memanglah bukan betul-betul api. Bahkan maksudnya bersinar dia tu macam api. Uh, bersinar macam api, berkelip dia tu macam api. Jadi bukan elok ni. Takut tengok. Dan segala giginya, dia ada gigi dia. Dan segala giginya, gigi ular yang besar tadi, daripada besi. Gigi dia tu gigi besi. Daripada besi. Mana gigi tu besi. Gigi dia tu besi. Maknanya lebih kuat daripada gigi biasanya. Maksud kata gigi dia tu gigi besi. Kenapa gigi tu besi? Sebab kalau besi tu dia lebih kuat. Lebih kuat, lebih tajam daripada gigi yang kita maklum pada sekarang. Sebab gigi sekarang tu tak nak tajam sangat sebab dia bukan besi. Tapi kalau gigi besi tu boleh kita asah nak bagi tajam. Tapi kita jangan naklah begitu sebab nanti terpotong lidah pula kalau gigi kita tajam macam besi, macam pisau. Nanti berdarah pula lidah kita. Kalau tajam macam pisau tu senang kita nak gigit benda-benda daging ke apa dia yang keras-keras itu, tapi bahaya pula. Jadi maknanya gigi ular itu gigi dia tu gigi besi. Dan berlari ia ular. Berlari ia ular tadi. Ular yang dijadi daripada harta zakat dia. Berlari ia ular mengejar kan di belakang orang yang menegahkan zakat. Dan berlari ia mengejar bukan mengajar, mengejar mana kejarlah. Dalam bahasa Arab katanya wa yadhhabu wara'a dhahri. Dia berlari di belakang. Maknanya dia ikut belakang orang yang keluarkan zakat. Orang keluarkan zakat lari, dia ikut. Orang keluar zakat lari, dia ikut. Dia mengejarkan di belakang, bukan belakang lawan dada, mana sebelah belakang. Maknanya rupa dia kejar. Jadi maknanya apabila jadikan seekor ular, maka ular tu pergi cari tuan dia. Tuan orang yang tak keluar zakat, maka dia tengok ular tu dia lari. Maka bila dia lari tu ular mengejar di sebelah belakang. Maka lari ia mengejar di belakang orang menegahkan zakat. Maka berkata ia ular itu. Maka berkata ia, siapa dia? Ia ular itu. Ular itu bercakap dengan orang yang tak keluar zakat tadi. Bagi orang yang menegahkan zakat, beri olehmu akan daku tangan kananmu yang bakhil itu. Dia kejar sehingga dapat. Apabila dapat tu ular cakap katanya, beri olehmu akan tangan kananmu. Dia suruh Allah tangan kanan ke dia. Ular tu suruh orang itu Allah tangan kanan kepada dia, kepada ular. Tangan kanan inilah tangan kanan yang bakhil. Sebab biasanya kalau kita nak bagi benda-benda apa tu ke orang tu, kita guna tangan kanan. Sebab tu dia kata tangan kananmu inilah tangan yang bakhil. Bakhil mana tak keluar zakat tadi. Lepas tu dia minta, dia suruh orang tu Allah tangan ke dia. Ular tu suruh orang tu Allah tangan kanan ke dia. Sebab tangan kanan inilah tangan yang bakhil. Dia nak buat apa tangan kanan tu? Hingga aku ini, supaya aku potongkan dia. Nak potong dengan mulut dia lah, dengan gigi yang tajam besi tadi. Dia kata Allah tangan kanan mari, aku nak potong. Dia kata begitulah. Kau Allah akan tangan kanan mari ke aku nak potong. Sebab tangan kanan ni lah tak keluar zakat. Maka apabila dengar begitu, dengar katanya ular nak potong tangan kanan tu, maka lari orang menegahkan zakat itu. Maka orang tu terkejut, takut, lari lah. Lari daripada ular. Maka lari orang menegahkan zakat itu.
maka berkata ia ya ular baginya bagi orang menegakkan zakat. Maka ular pun apabila orang tu lari, dia pun bercakap pula. Dan di mana tempat lari daripada dosa, dia kata kamu tak boleh nak lari daripada dosa. Lari pun tak lepas. Di mana tempat, mana nak lari ke mana? Di mana tempat lari daripada dosa, mana nak lari ke mana untuk nak lepas pada dosa, mana tak lepas sama sekali. Kalau ada dosa mesti kena terima balasan dosa. Jadi pada hari kiamat tak boleh nak lari daripada dosa. Jadi kalau lari pun akan dapat juga pada suatu masa. Tengok, maka didapatnya, maknanya dia kejar-kejar sangat dapat. Boleh peganglah. Maka didapatnya ular akan orang yang menegakkan zakat dan memotong ia ular akan tangan kanannya dengan segala giginya, gigi ular. Maka apabila dia dapat, dia makankan tangan itu, dia potongkan tangan sebelah kanan dengan gigi yang tajam daripada besi tadi. Sudah makan, sudah potong dan ditelannya ular akan tangan kanan. Dia potong dengan gigi dia telan, jadi maknanya dia makanlah. Maka kemudian dikembalikan tangan seperti barang yang ada ia. Kemudian Allah Ta'ala bagi jadi makan apabila masuk dalam perut ular tu, dikeluarkan tangan, sambung balik di badan orang tu. Tangan tu dikembali seperti barang yang ada dia, seperti skala lah. Seperti barang yang ada dia, maknanya seperti skala. Dah makan, lepas tu telan, kemudian dibalikkan pula di atas, dikembalikan tangan tu pula seperti skala, seperti dulu. Kemudian potong ia ular itu pula akan tangan yang kiri. Kemudian potong pula, makan pula. Dan dikembalikan pula. Buat begitu, sudah makan tangan kiri, kembalikan tangan kiri, makan tangan kanan pula, dikembalikan pula. Jadi begitulah keadaannya. Dan tiap-tiap dipotongnya dengan segala taringnya, menjerit ia akan satu jerit. Dan tiap-tiap dipotong, mana sekali kena potong, berjerit sekali. Ular tu potong tangan kanan, selepas tangan kanan, tangan kiri pula, dan dikembali, potong pula, kembali pula, potong pula, kembali pula. Jadi setiap-tiap kali dipotong tu, orang yang keluar zakat itu, orang yang menegakkan zakat tu berjerit, melaun. Tu maknanya, dan tiap-tiap potongnya, tiap-tiap dipotong, mana setiap-tiap kali kena potong. Setiap-tiap kali tangan orang yang menegakkan zakat kena potong di ular tu, dengan segala taringnya, taring ular, menjerit ia, melaun ia, menjerit ia orang menegakkan zakat. Satu kali jerit. Tak banyak kali, satu kali saja. Berjerit tu sebabnya daripada sakit. Jadi sebab sakit. Artinya dari kerana sakit. Begitu, dari sakit, yang ni dari kerana sakit. Memanglah sakit berjerit lah orang kita. Tak kira ke siapa ni, kalau sakit berat sangat dia berjerit. Dengan sebab dia berjerit, sebab dia sakit. Tengok berjerit kuat tak kuat macam mana dia. Maka gemetar terkejut daripadanya ahli mauqif itu. Jadi sekali berjerit dia kuat tak kuat, suara dia tergemetar dan terkejut daripada suara berjerit tu orang yang duduk di padang mauqif. Ahli mauqif mana orang-orang yang duduk di padang mauqif tu semuanya dengar. Semuanya dengar, bukan dengar biasa, terkejut, gemetar. Macam kita duduk kat tepi-tepi tu dengan suara bom masalan, dengan suara meletupkan bom masalan, terkejut serta gemetar. Dah setengah tu lembut sendi sulan nak berdiri tak boleh, terkejut dianya. Maka kuat suara berjerit dia, sakit sangat tu sehingga terkejut orang yang duduk di padang mauqif. Setiap kali, satu kali potong, satu kali berjerit. Satu kali potong, satu kali berjerit.
Berjerit tu bukan suara yang biasa-biasa dah. Saya kejut semua orang yang ada di mauqif tu nak bayangkan, nak cerita katanya macam mana boleh kejut itu, nak ceritakan apa dia? Begitunya sakit. Memanglah orang kita kalau sakit sikit-sikit tu, kalau orang lelaki tu kalau kena cocok dengan jarum tu tak berjerit. Macam kita cocok vaksin tu tak berjerit pun. Sebab tak ada begitu sangat. Tapi kalau kuat pada tu dia berjerit. Dia melawan. Ni berjerit setinggi-tinggi suara, sekuat-kuat suara sehingga orang di mauqif tu dengar kesemuanya. Kemudian sentiasa memakan ia ular akan tangannya dan dikerat, ini dipotonglah. Dipotong akan dia akan tangannya. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Sentiasalah begitu. Potong sekali, telan, makan, kemudian dikembali balik. Potong pula. Kembali balik pula. Begitulah keadaan dianya. Keadaan begitulah. Dan sentiasa memakan ia akan tangannya dan dikerat nya ular akan tangan dan dikembali ia tangan pula hingga berdiri hingga berdiri ia orang yang menegakkan zakat di hadapan Tuhan. Pada berdiri di hadapan Tuhan tu maknanya bukan maksud zahir tu. Berdiri di hadapan Tuhan maknanya ketika dia menghadapi Allah Ta'ala untuk nak menerimakan balasan. Ketika menimbangkan amalan itulah hal keadaannya terpotong dua tangan. Sehingga ke situ dia tu menghadapi Allah Ta'ala dalam keadaan dia tu tangan, dua belah tangan tu terpotong. Maka dihisapkan amalan dia dengan secara timbangkan amalan sebagai hisap yang bersangatan. Jadi hisap tu, hisap mana cek, hisap yang bersangatan maknanya satu per satu. Harta ni engkau dapat daripada mana, ke mana engkau belanjanya, ke mana engkau gunanya. Maka jadi mana hisap tu, mana periksakan harta dia satu per satu. Seperti kita lalu kat blok-blok tu lah, kat motor, kat nak naik flight, nak naik mana tu, setengah-setengah tu tengok begitu ya. Tapi setengah tu dia hisap, dia cek tu satu per satu, buka kain selai bukanya. Jadi periksaan dia tu periksa yang bersangatan, kuatlah. Kemudian menyuruh ia dengan dia kepada api neraka. Kemudian menyuruh ia, ya Allah Ta'ala, dengan dia, dengan orang menegakkan zakat tadi kepada neraka. Suruh pergi kepada neraka. Maka berkata ia, ya Allah, bagi ular itu. Ada. Maka berkata ia, ya orang menegakkan zakat, bagi ular itu. Dia pun tanya kepada ular, siapa engkau? Mari gigit dia tu, datang digigit tangan dia. Dia pun tanya, siapa engkau ni? Maka berkatanya ular, akulah harta engkau yang engkau bakhilkan dengan memberi zakatku. Jadi aku inilah harta kamu yang mana kamu tak keluarkan zakat aku. Sebab ular tu harta zakat. Maka jadi aku seteru engkau sekarang ini. Memanglah. Sebab semacam mana dalam hadis yang lain, harta zakat sekiranya kalau tak keluar zakat, dia balik jadi seteru. Semacam mana, apa dia? Aduwwul lakum. Wa amwalukum aduwwul lakum. Apa dia kata sebelum pada tu? Maknanya harta kamu balik jadi seteru kamu. Dengan sebabnya macam tadilah, harta kalau tak keluar zakat dia balik jadi seteru. Kalau harta mana kita keluar zakat, kalau wajib zakat kita dah keluar zakat, dia jadi kawan baik kita pula. Dia jadi kawalan bagi kita pula. Begitulah. Maka aku azabkan dikau hingga selama-lama masa, hingga memaaf oleh Allah daripada engkau dan musamahahkan akan dikau.
Jadi mana dia katanya, aku ni lah, aku dah jadi seteru kamu. Dengan sebab kamu tak keluar zakat, maka harta kamu akan jadi seteru dengan kamu. Maka dia katanya, aku ini akan mengazabkan kamu sampai ke bila-bila. Malaikat Allah Ta'ala memaafkan. Allah Ta'ala mengampunkan dosa tak keluar zakat. Dan musamahah dan musamahah kan dikau oleh fuqara. Jadi mana orang fakir itu yang sepatut kena dapat zakat kan. Jadi maknanya dia sekiranya kalau Allah tak mengampunkan dia dan orang fakir miskin yang ahli zakat tak memaafkan dia, tidak musamahah, mana tak ambil salah dengan dia lah. Maka selama itulah dia kena azab. Untuk nak lepas daripada azab neraka dan lepas daripada azab kena gigit kat daripada ular tadi, daripada ular tadi tu, tunggu dua perkara lah. Nanti kalau Allah Ta'ala maaf dan orang fakir miskin yang tuan zakat, yang mustahak zakat tu memaaf kepada dia. Di situlah kalau nak lepas pun daripada kena azab dalam neraka dan kena gigit di ular tadi. Begitulah. Maka di hadis ni menunjukkan seksaan dia tu dalam neraka dan juga diseksa dengan apa dia? Dengan gigitan ular. Akan dua-dua belah tangan. Maka ini kalau kita tengok hadis yang sebelah atas yang kita belajar dulu, maknanya amah perak yang tak keluar zakat itu dilikungkan badan dia. Maka itu boleh jadi kedua-dua lah. Boleh jadi kedua. Dalam keadaan potongkan tangan dan dilikungkan oleh badan, dengan badan dia akan amah dan perak yang dipanaskan dengan api neraka. Jadi banyak benda yang dia kena seksa. Begitulah dendaan bagi orang yang tak keluar zakat. Kemudian ada lagi cerita yang seumpamanya, tapi kita akhir di situ dululah. Dan bersabda Nabi SAW, demi Tuhan yang diriku pada tangannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min